A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustaz yang Ustaz kasihi semua? Semua sihat, alhamdulillah. Okey, semoga pada keberkatan pada hari ini semua sudah bersedia untuk belajar dalam subjek pendidikan Islam KSSM PK Pendidikan Khas Tingkatan 3. Okey, semua dah bersedia semua. Mari kita mulakan tengok apakah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, tajuk kita untuk hari ini berdasarkan gambar yang kita lihat sekarang ni. Orang sedang mengerjakan haji ataupun umrah. Sama lagi tajuk yang sebelum-sebelum ini. Kita masih lagi tajuknya ialah ibadat haji dan umrah dalam rukun Islam ke rukun iman. Andai rukun Islam kita. Jadi kita kena ketahuilah. Hari ini apa yang perlu kamu capai ialah murid berupaya untuk hari ini mengetahui syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah. Sebelum ni kita dah banyak dah tahu, banyak dah rukun haji dan umrah, perkara wajib haji dan umrah, dan hari ini syarat wajib haji dan umrah. Okay, mari kita tengok apakah syaratnya. Kita tengok syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah. Sebelum masuknya syarat ini, sebelum kita buat haji dan umrah, perlu ada syarat-syarat ini. Kalau tak cukup syarat ni, maka kita tidak wajib melakukan haji dan umrah. Syarat wajib ni syarat ke atas diri kita ni. Itu maksud dia. Kalau tak cukup syarat ni, maka tidak jatuh wajib ke atas kita. Faham? Okay, bagus. Jadi kita tengok yang pertama. Kita tengok satu-satu, baru boleh kita tahu jumlah dia berapa. Yang pertama, Islam. Okey, pastikan dia ni mesti orang Islam sebelum mengerjakan haji dan umrah. Kita ni semua orang Islam. Alhamdulillah, kerana Allah pilih kita dan beri nikmat kepada kita sebagai orang Islam, iaitu agama yang benar-benar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam. Kita kena bangga kita orang Islam. Okey. Jadi syarat dia mestilah orang Islam. Kalau orang bukan Islam, maka dia tidak wajib pergi haji dan umrah. Orang Islam sahaja. Okey, yang kedua, dia ni mesti baligh. Bila dah baligh, maka syarat dia wajib pergi buat haji dan umrah. Kamu dah faham dah tentang baligh kan? Okey, bagus. Yang ketiga, berakal. Orang yang sihat akal je. Kadang ada kawan-kawan kita yang tanya biasa-biasa pun tak capai dia punya pemikiran. Okey, kadang ada rakan-rakan kita yang tidak sampai syarat wajib untuk mengerjakan haji dan umrah. Siapa yang boleh berakal, tahu baik dan buruk, dan dapat faham tentang laksananya ibadat haji dan umrah, maka dia wajib berakal. Okey. Seterusnya yang nombor 4, apa dia? Merdeka. Syarat merdeka ni, dia ni seorang yang merdeka, tidak dia ni menjadi hamba kepada seseorang. Okey, sekarang dah semua dah jadi merdeka dah. Wajib semua orang melakukan haji dan umrah. Ada lagi yang kelima, berkemampuan. Dia ni seorang ni mesti kemampuan, ada mampu. Apa itu maksud berkemampuan? Kita tengok maksud berkemampuan ni apa. Yang pertama, sihat tubuh badan. Yang kedua, cukup perbelanjaan, mempunyai kenderaan dan terjamin keselamatan pergi dan balik. Yang seterusnya, mempunyai nafkah yang cukup untuk tanggungan yang ditinggalkan. Ada 3 sini maksud berkemampuan ke atas diri orang yang hendak melakukan haji dan
umrah. Pertama, dia berkemampuan dari segi kesihatan dia, tubuh badan dia mampu untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah. Jadi kalau dia sihat dan dia wajib. Yang kedua, kemampuannya iaitu cukup perbelanjaan, dia ada duit yang cukup, duit yang cukup untuk melaksanakan haji di mana? Di Makkahul Mukarramah. Cukup perbelanjaan dia. Lepas tu dia ada kenderaan, macam biasalah kita ada nak naik atas darat pun boleh, naik kereta ke bas ke, ataupun naik kapal terbang. Orang-orang dulu pun pernah naik kapal laut, dan terjamin keselamatan pergi dan balik. Okey, kita dah pastikan perjalanan tersebut selamat, menaiki kenderaan di atas udara ke, atas darat ke, ataupun di atas lautan. Yang ketiga, kemampuan apa maksudnya? Mempunyai nafkah yang cukup, iaitu kita meninggalkan nafkah yang cukup untuk tanggungan yang ditinggalkan. Orang yang pergi haji dan umrah ni, dia pastikan orang tanggungannya yang ditinggalkan. Contohnya kita Malaysia lah, ditinggalkan di Malaysia. Kalau suami dia pergi, dia tinggalkan anak dan isteri dia, dan anak dan isterinya cukup nafkah, cukup makan dan minum dan tempat tinggal yang ditinggalkan di Malaysia. Jangan terus tinggal macam tu je terus pergi buat haji. Orang yang ditinggalkan di Malaysia ni tidak terjamin kehidupan dia. Ini ialah syarat wajib haji dan umrah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Sama saja. Sebelum buat haji dan umrah, pastikan benda-benda ni cukup untuk kita, barulah kita wajib. Kalau cukup benda ni, wajib melakukan haji dan umrah. Okey, baiklah. Seterusnya, tugasan. Macam biasalah, tugasan dia buat dalam modul pendidikan Islam. Okey, muka surat 10. Soalan nombor 7 sahaja. Dalam muka surat 10 ni ada 2 soalan, tapi buat nombor 7 sahaja. Okey, baiklah. Macam biasa, ambil handset, siap, ambil gambar dan hantar di WhatsApp. Okey, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.